Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan tengok skema jawapan modul tingkatan 2 bagi topik pemanasan global. Okey. Okey, kita tengok praktis objektif soalan 1. Apakah maksud pemanasan global? B. Suhu atmosfera bumi meningkat secara berterusan. Soalan 2. Antara yang berikut, gas yang manakah menyebabkan peningkatan suhu atmosfera? Jawapannya C. Nitrogen oksida dan karbon dioksida 4. 3 dan 4. Apakah faktor yang menyebabkan pemanasan global berlaku? B. Perindustrian yang pesat. Soalan 4. Apakah kegiatan manusia yang menyebabkan pemanasan global? Jawapannya 1. Penerokaan hutan dan 2. Dan 4. Pembakaran bahan api fosil. Soalan 5. Antara faktor semula jadi yang menyebabkan pemanasan global ialah D. Penerimaan pancaran matahari secara berlebihan. Soalan 6. Aktiviti manusia dalam gambar di bawah membebaskan gas tempat kosong yang menyumbang kepada pemanasan global. Okey, gambar ni menunjukkan ladang lembu. Okey, bila melibatkan lembu menghasilkan gas metana. Gas metana ni terhasil daripada bau-bauan daripada tahi lembu. Soalan 7. Bagaimanakah aktiviti manusia dalam gambar di bawah menyebabkan pemanasan global? Gambar pertama, asap kilang. Gambar kedua, pembakaran hutan. Jawapannya D. Meningkatkan pencemaran udara di atmosfera. Soalan 8. Apakah kesan pemanasan global terhadap alam sekitar? Jawapannya 2 dan 3. Pencairan ais di kutub dan penurunan paras air laut. Okey. Next, soalan 9. Bagaimanakah pemanasan global mengganggu keselesaan hidup penduduk? 1 dan 2. Menjejaskan sumber makanan dan mengancam kesihatan manusia. Soalan 10. Apakah kegiatan ekonomi yang paling terjejas akibat pemanasan global? Jawapannya D. Pertanian. Soalan 11. Bagaimanakah pemanasan global menyebabkan kemerosotan sumber makanan? Jawapannya D. Tanah menjadi tandus. Soalan 12. Penggunaan sumber alternatif dapat mengurangkan pemanasan global. Antara yang berikut, yang manakah sumber alternatif? Okey, sumber alternatif ni adalah sumber yang boleh diperbaharui. Terdapat banyak sumber yang diperbaharui, tetapi dalam soalan ni jawapannya adalah 1 dan 2, tenaga suria dan tenaga ombak. Antara yang berikut, yang manakah kerjasama antarabangsa untuk mengurangkan pemanasan global? Jawapannya adalah 2 dan 3, Protokol Kyoto dan Deklarasi Langkawi. Soalan 14. Antara yang berikut, yang manakah tergolong dalam amalan 5R? Okey, amalan 5R ni adalah reuse, reduce, recycle, repair and rethink. Jawapannya 1 dan 4. Baik pulih, repair. Guna semula, reuse. Okey, 15. Antara yang berikut, yang manakah dapat mengurangkan pemanasan global? Jawapannya 3 dan 4. Menanam pokok di sekitar kawasan kediaman dan mengamalkan penggunaan pengangkutan awam. 3 dan 4. Okey. Okey, kita pergi ke soalan praktis subjektif. Okey, soalan 1. Apakah yang anda faham dengan konsep pemanasan global? Pemanasan global ialah peningkatan purata suhu di permukaan bumi secara berterusan akibat pertambahan gas-gas rumah hijau. Okey, gas-gas rumah hijau ni awak boleh tengok dalam muka surat. Muka surat 141 dalam jadual 91 sumber gas rumah hijau.
Banyak gas rumah hijau, antaranya karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, CFC, metana, nitrogen oksida dan sulfur dioksida. Okey. Berikan 4 contoh gas rumah hijau yang menyebabkan pemanasan global. Karbon monoksida, metana, karbon dioksida, nitrogen dioksida. Okey, banyak gas-gas rumah hijau. Awak boleh tengok dalam muka surat 141 dalam jadual 91. Okey, soalan 3. Berdasarkan gambar di bawah, nyatakan faktor-faktor pemanasan global. Okey, ada 4 gambar. Gambar yang pertama, asap kenderaan. Gambar yang kedua, asap kilang. Gambar yang ketiga, hutan dibakar. Dan gambar yang keempat adalah jentera di kawasan padi. Okey, bagi A adalah pengangkutan, B perindustrian, C kebakaran hutan dan D pertanian. Okey, kita balik pula kepada soalan 4. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan pemanasan global dengan melengkapkan ayat di bawah. Ayat di bawah ni maksudnya huraian tersebut. Terdapat 5 faktor yang berpunca daripada aktiviti manusia dan 2 faktor daripada aktiviti semula jadi. Okey. Aktiviti yang pertama adalah pertanian. Penggunaan racun serangga dan baja kimia membebaskan gas metana. Okey, tempat kosong tu adalah baja kimia. Next, penyahutanan. Kegiatan pembalakan dan pembakaran bagi menjalankan aktiviti pertanian telah membebaskan gas karbon dioksida yang berlebihan. Tempat kosong yang pertama, pembalakan. Tempat kosong yang kedua, pembakaran hutan. Dan tempat kosong yang ketiga adalah karbon dioksida. C. Pengangkutan. Pembebasan asap oleh kenderaan bermotor meningkatkan kandungan gas karbon monoksida di atmosfera. Okey, jawapan bagi C, pengangkutan, dan tempat kosong bagi huraian tersebut adalah karbon monoksida. D. Perindustrian. Pembakaran bahan api fosil oleh kilang membebaskan gas karbon dioksida dan nitrogen dioksida. Okey, kat sini ada 3 tempat kosong. Tempat kosong yang pertama, bahan api fosil. Tempat kosong kedua, karbon dioksida. Dan tempat kosong yang ketiga adalah nitrogen dioksida. Okey, E. Penjanaan tenaga terma. Kegiatan ini membebaskan gas karbon dioksida. Okey, tempat kosong tu awak letak karbon dioksida. Next, kita tengok faktor semula jadi. Letusan gunung berapi. Okey, letusan gunung berapi ni tak ada yang berlaku di Malaysia. Kebiasaannya berlaku di Indonesia. Pengeluaran banyak asap dan debu yang mengandungi gas karbon dioksida, karbon monoksida dan sulfur dioksida. Ni yang berlaku di Indonesia. Bila berlakunya letusan gunung berapi, kebiasaannya akan berlaku jerebu dekat kawasan tu. Jarak penglihatan terganggu. Okey. Kebakaran hutan secara semula jadi meningkatkan kandungan gas karbon dioksida di atmosfera. Okey, ni cikgu nak ambil contoh yang berlaku di Indonesia pada tahun 1997 hingga 1998. Ni kebakaran hutan secara semula jadi berlaku secara besar-besaran di Kalimantan. Sehingga menyebabkan ramai yang terkorban, berlakunya jerebu, jarak penglihatan, semua macam-macam penyakit banyak berlaku. Kesihatan pun terjejas pada ketika itu. Okey. Okey, apa yang dapat dikaitkan dengan atmosfera bila berlaku kebakaran hutan tadi dekat Kalimantan tersebut? Meningkatkan gas karbon dioksida di ruang atmosfera. Okey. Okey, kita beralih pula kepada muka surat seterusnya iaitu soalan 5. Nyatakan satu gas rumah hijau yang dilepaskan akibat aktiviti yang berikut. Gambar A, pembakaran hutan. Gambar B, asap kenderaan. Dan gambar C, ladang lembu. Okey, bila berlaku pembakaran hutan, gas yang dibebaskan adalah gas karbon dioksida. Bila asap kenderaan, pengangkutan, aktiviti atas jalan raya menyebabkan gas karbon monoksida. Dan ladang lembu, sebab ladang lembu menghasilkan bau-bauan, bau tai, bau air kencing, apa semua tu gas yang dibebaskan adalah gas metana. Okey. Soalan 6. Lengkapkan peta minda di bawah dengan kesan-kesan pemanasan global. Okey, terdapat 4 kesan. Peningkatan aras laut, kemerosotan sumber makanan,
gangguan cuaca, dan D, masalah kesihatan. Okey. Peningkatan aras laut mengakibatkan banjir besar. Okey. 2, menenggelamkan kawasan daratan pantai. Dan 3, memusnahkan harta benda. Okey, macam ni boleh menyebabkan, cikgu ambil contoh dengan kawasan pendaratan pantai sebab berlakunya banjir. Air terlampau tinggi sehingga menyebabkan kawasan daratan menjadi kawasan lautan. Okey, next, kemerosotan sumber makanan. Okey, kemerosotan sumber makanan. Banjir memusnahkan kawasan pertanian. Okey, sebab apa memusnahkan kawasan pertanian? Sebab contohnya yang berlaku di Kelantan. Kawasan sawah padi musnah disebabkan kelodak-kelodak, disebabkan air banjir. Okey. Jawapan kedua, tanah menjadi tandus dan tidak sesuai untuk pertanian. Okey, tanah menjadi tandus ni keadaan tanah merekah, kering kontang, tak ada air, tak ada lembap. Untuk melancarkan aktiviti pertanian, tanah yang lembap sangat diperlukan. Okey, 3, mengancam sumber makanan dunia. Okey. Next. C, gangguan cuaca. Jawapan 1, udara menjadi kering dan jebu terbentuk. Okay, next, terdapat kawasan yang mengalami kemarau teruk. Dan nombor 3, taburan hujan tidak menentu. Okey, bila berlakunya pemanasan global, taburan hujan tidak menentu sebab keadaan cuaca kadang-kadang terlampau panas. Kadang-kadang berubah, pelik. Bila berlakunya pemanasan global. Keadaan cuaca terlampau panas sehingga hujan pun takut nak turun. Okey. Next, masalah kesihatan. Dehidrasi, awak akan dehydrate. Dehidrasi ni maksudnya kekurangan air. Berlakunya strok haba. Sebab cuaca terlampau panas, awak kekurangan air. Jawapan 3, ketarak. Ketarak ni ketarak mata. Okey. Sebab cuaca terlampau panas boleh menyebabkan berlakunya ketarak dekat mata awak. Dan 3 adalah kehilangan nyawa. Bila berlakunya pemanasan global, cuaca terlampau panas, penyakit mudah nak datang. Okey. Orang jadi terlampau panas, orang jadi demam, dehydrate, dan boleh membawa maut. Okey. Okey, next, soalan 7. Lengkapkan rajai di bawah dengan langkah-langkah untuk mengurangkan pemanasan global. Okey, terdapat 5 langkah. Ni ada dalam muka surat 144. Langkah pertama adalah menggunakan tenaga mesra alam. Langkah yang kedua, penguatkuasaan undang-undang. Langkah ketiga, C, kerjasama antarabangsa. Langkah yang keempat, D, amalan 5R. Dan langkah yang kelima, E, pendidikan alam sekitar. Okey, cikgu nak ambil contoh pendidikan alam sekitar. Macam di sekolah, antara pendidikan alam sekitar yang mengajar subjek untuk kita sayang alam sekitar adalah subjek geografi, sains, bahasa Melayu, pendidikan civic. Okey, lebih-lebih lagi dalam geografi lah banyak menekankan supaya kita cinta kepada alam. Okey, selain daripada cikgu nak ambil contoh amalan 5R. Okey, cikgu nak galakkan semua student untuk mengamalkan amalan 5R. Contohnya, amalan kita semula, awak kita semula botol, kita semula tin, awak kita semula botol kaca, awak buat jadi barang DIY, barang craft tangan. Okey, tu yang cikgu nak. Okey, soalan 8. Berikan contoh amalan mesra alam untuk membantu mengurangkan pemanasan global. Okey, A, berkongsi kenderaan. B, menggunakan pengangkutan awam. C, amalan kita semula. D, menggunakan beg kita semula. Okey. Okey, awak sepatutnya tahulah ni dalam muka surat 145. Jawapan lain, menanam pokok di sekitar rumah, meminimumkan penggunaan penyaman udara, aircon jangan buka kuat-kuat, buka slow-slow jap, jangan terlampau sejuk, sedang-sedang. Lepas ya, menggunakan barang elektrik jimat tenaga, contohnya awak guna lampu LED berbanding lampu panel floor. Okey, nombor 9, cadangkan langkah-langkah yang efektif untuk mengurangkan kesan pemanasan global. Langkah-langkah yang efektif ni maksudnya langkah-langkah yang berkesan. Okey. A, meminimumkan penggunaan penyaman udara. B, menanam pokok di sekitar rumah atau taman perumahan.
C. Menggunakan tenaga yang merosak alam seperti tenaga solar. Jawapan lain, menanggalkan plug daripada soket apabila tidak digunakan. Selain daripada yang menggunakan pengangkutan awam. Selain daripada lagi amalan 5R, amalan kita semula, amalan guna semula, ikut awak lah. Semua boleh. Okey? Okey, kita balik pula kepada muka surat yang terakhir, muka surat 8. Praktis kebat. Okey, soalan 1. Rajah di bawah menunjukkan fenomena kesan rumah hijau. Okey, fenomena kesan rumah hijau ni berkait rapat dengan pemanasan global. Kiranya kesan rumah hijau mesti berkait dengan pemanasan global. Dia macam adik-beradik. Dia dua-duanya rapat, saling berkait. Saling bergantung antara satu sama lain. Macam ni lah. Okey, soalan pertama, bagaimanakah fenomena yang ditunjukkan dalam rajah di atas mempengaruhi kehidupan seharian manusia? A. Mencetuskan krisis air sehingga menyebabkan bekalan air bersih berkurangan. B. Keadaan panas atau suhu yang tinggi menjejaskan keselesaan hidup. Dan C. Kebuluran akan akibat kekurangan makanan kerana kemusnahan tanaman dan ternakan. Okey, cikgu ambil A. Mencetuskan krisis air dan bekalan air bersih berkurangan. Okey, maksudnya di sini, apabila berlakunya pemanasan global, apabila keadaan terlampau panas, kemarau, tanah menjadi gersang, tanah menjadi tandus. Air tasik, air sungai menjadi kering. Apabila sumber-sumber air tersebut menjadi kering, jadi menyebabkan berlakunya krisis air. Air bersih berkurangan sebab air-air di kawasan tasik tersebut mesti kotor. Sebab berpunca daripada tanah-tanah kering masuk ke dalam air, berlakunya krisis air lah sebab kawasan menjadi tandus. Air tasik, air sungai, air semua tu jadi kering. Okey, soalan yang kedua. Pemanasan global berlaku apabila gas rumah hijau seperti karbon monoksida, karbon dioksida, klorofluorokarbon, metana dan nitrous oksida menyerap sinaran matahari dan mengeluarkan sinaran tersebut. Hal ini menyebabkan suhu purata atmosfera bumi meningkat. Pada pendapat anda, bagaimanakah kita dapat mengurangkan pelepasan gas rumah hijau ke atmosfera bagi mengurangkan kesan pemanasan global? Okey, awak boleh rujuk muka surat 145. Sama je. Tapi huraian mesti panjang sebab ni soalan kebat. Jawapannya A. Menanam pokok di sekitar rumah supaya ketumpatan gas karbon dioksida dapat dikurangkan. B. Menggunakan barangan elektrik jimat tenaga seperti lampu LED. C. Membeli barangan yang dapat dikita semula dan jimat tenaga seperti peti sejuk yang ada 5 bintang. Selain daripada menggunakan pengangkutan awam supaya dapat mengurangkan pembebasan gas rumah hijau di ruang atmosfera. Okey. Itu sahaja. Cikgu nak semua pelajar semak jawapan masing-masing dengan menggunakan pen merah. Kalau ada yang salah, sila buat pembetulan. Kalau yang belum siap, sila siapkan. Okey, itu sahaja daripada cikgu pada hari ini. Sekian, terima kasih. Semoga anak murid cikgu semua cemerlang dunia akhirat dan dapat geografi A. Okey, terima kasih.